Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqhna fid din wa 'allimna at-ta'wil ihdinas siratal mustaqim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana futuhal 'arifin. Allahumma rzuqna rizqan halalan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama berkumpul di dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita usahakan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita laksanakan pada malam ini diberkati, dirahmati dan diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saya kasihi lagi saya hormati, para imam, para bilal, ahli jawatan kuasa surau serta muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Ta'ala. Sekali lagi Allah Ta'ala izinkan kita bertemu di dalam pengajian kita 40 hadis peristiwa akhir zaman, yang mana malam ini insyaAllah kita berada pada hadis yang ke-38 daripada 42 buah hadis yang dikarang oleh almarhum ataupun disusun oleh almarhum Syekh Fahmi Zamzam. Jadi bulan lepas kita tangguh pengajian disebabkan saya ada bengkel pemurnian buku zakat, di mana kita di peringkat akhir insya-Allah untuk kita terbitkan persoalan tentang zakat, lebih kurang dalam 159 soalan, meliputi semua jenis zakat, sama ada zakat harta ataupun zakat fitrah. Dan mudah-mudahan tuan-tuan Allah permudahkan dan insya-Allah dia memberikan satu kebaikan lah kepada kita semua. Jadi kalau ada lebih nanti insya-Allah saya akan bawa kepada tuan-tuan. Ini soalan-soalan yang memang lazim, yang orang duk tanya kami dekat kaunter kita kumpul. Duk ingat awal-awal itu mudah ya. Tanya kita jawab, tanya kita jawab. Bila kita bawa bentang kepada Jabatan Mufti untuk perakukan, apa kata ni raja malas ni orang, bagi balik kepada kami sebab tak ada sumber. Daripada mana yang kata harus, daripada mana yang kata sunat, daripada mana yang kata wajib. Jadi daripada beratus soalan tu tuan-tuan, kami kena buat balik daripada awal balik, cari dalil-dalil ataupun cari rujukan mana yang kami ambil yang selama ni kita pegang. Buka baliklah kitab-kitab tuan-tuan. Lama juga makan masa nak cari sumber-sumber dan sebagainya, dan hasilnya subhanallah itulah tuan-tuan lah. Bila buat kitab ni saya terfikir rupa-rupanya ulama-ulama kita ni buat kitab ni bukan mudah. Kita nampak ya 42 hadis ni tuan-tuan tapi nak kata susun dan karang ni bukan satu benda yang mudah. Masya-Allah tabarakallah, macam-macam ujian. Itu satu. Yang kedua juga kita dapat satu petunjuk daripada Allah Ta'ala. Itulah sebab itulah bila kita berada dalam mana-mana bidang ilmu, Allah Ta'ala akan bagi taufik dan hidayah. Rupanya bila kita kaji, bila kita gali, banyak benda-benda baru yang kita jumpa, yang ulama-ulama dahulu dah susun, ulama-ulama dulu dah sebut. Mai peringkat kita sekarang ni sebab kita tak kaji, kita tak gali, rupanya banyak benda masih lagi pada peringkat yang jahil tuan-tuan. Walhal kami ni duduk di pusat zakat ni tiap-tiap hari berhadapan dengan zakat, tapi rupa-rupanya ada beberapa perkara yang kami amal bukan tak betul tuan-tuan, tapi tak tepat. Kurang tepat apa yang kita amal selama ni. Sebab ada kitab-kitab yang menyebut qaul yang lebih asah, yang lebih baik daripada amalan-amalan kami sekarang. Jadi duk rasa macam salah gila, duk rasa macam dosa gila tuan-tuan. Jadi bila jadi macam ni, kita tukar balik kaedah dan sebagainya. Saya tak sebutlah benda-benda apa tuan-tuan tapi rupanya lagi mana kita cari, di situlah Allah Ta'ala akan bagi petunjuk kepada kita benda yang kita tak tahu tuan-tuan. Subhanallah. Samalah kita main majlis ilmu, Bila kita duduk dalam majlis ilmu ni, Allah pandu kita
benda yang kita buat salah, maka Allah pandu dengan Allah hantar para ulama ataupun para guru yang mana mereka inilah akan sebut secara kadang-kadang benda tu tak ada kaitan pun dengan pengajian. Tapi bila disentuh beberapa perkara, benda tu kena batang hidung kita. Maka sebenarnya bila berlaku benda itu, Allah Ta'ala lah yang pandu ulama tersebut ataupun guru tersebut untuk memberitahu kepada kita bahawa apa yang kita duk buat selama ni tak apa nak kena, tuan-tuan. Jadi itulah kita kena ambil iktibar setiap intipati majlis ilmu itu ada saja yang Allah Ta'ala akan pandu kita kepada jalan yang benar, insya-Allah, tuan-tuan. Jadi sebab itulah pentingnya kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pandu kita dan memberi hidayah, taufik dan juga rahmat daripada Allah Azza wa Jalla. Baik tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, minta maaf surah tak apa nak ada malam ni, baru habis khusus 3 hari 2 malam team building, tuan-tuan. Jadi team building ni bahagi 8 kumpulan, faham lah tuan-tuan. Duk bergaduh dengan kumpulan tu, bergaduh dengan kumpulan ni. Semangat exploris lah katakan. Jadi suara tak ada, pakai duk menjerit sana sini, jadi suara semakin lama semakin tak ada. Tapi tak apalah, dengan berbaki suara yang ada ni, mudah-mudahan fahamlah kita pada pengajian kita pada malam ni. Baik tuan-tuan, kita buka hadis yang ke-38, berkaitan dengan satu tajuk, iaitulah bermegah-megah dengan bangunan masjid. Satu hadis yang menjadi, saya rasa menjadi pengetahuan kita semualah, dan menjadi pengetahuan kepada kita semua tentang sebuah hadis di akhir zaman. Hadis malam ni pendek ya tuan-tuan, 2 baris ya, ataupun 2 rangkap ya. Yang mana baris hadis pada malam ni pendek. InsyaAllah malam ni juga kita habis awal tuan-tuan, pasal pendek ya tuan-tuan. Baik, an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la taqumu as-sa'ah hatta yatabaha an-nasu fil masajid. Akhrajahu Abu Daud. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak berlaku, yang ini tidak akan terjadi hari kiamat sehingga umatku bermegah-megah dengan binaan masjid. Hadis ni diriwayatkan daripada Anas bin Malik dan dikeluarkan daripada Abu Daud. Jadi tuan-tuan, Sayyidina Anas bin Malik adalah merupakan seorang sahabat Nabi yang kecil. Dia hidup bersama dengan Nabi. Disebut oleh Anas bahawa aku duduk dengan Nabi ni, Nabi tak pernah marah aku. Walaupun aku melakukan beberapa kesilapan, Nabi suruh aku buat satu benda tapi aku tak buat, aku lengahkan, aku piming, budak-budak tuan-tuan. Bila Nabi tanya balik, buat tak lagi apa yang aku suruh buat? Maka tuan-tuan, dia terlupa, dia lari tuan-tuan. Maka ketika tu Rasulullah tak marah pun Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik di antara sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, dan dia di ranking yang ketiga daripada 7 orang sahabat yang meriwayatkan lebih daripada 1000 buah hadis. Jadi perawi pada malam ni bukan calang-calang perawi tuan-tuan, perawi yang cukup hebat, Anas bin Malik. Baik, apa kata Nabi SAW? La taqumus sa'ah. Bila Nabi sebut la taqumus sa'ah, dia sebahagian daripada hadis-hadis akhir zaman. Kerana Nabi sebut tidak akan terjadinya kiamat. Maksud kata kiamat ni tak akan terjadi. Sebelum nak terjadinya kiamat besar ni yang menghancurkan seluruh alam ni tuan-tuan, dia mesti main dengan benda ni dulu. Kalau tak ada benda ni, maka mustahil. Kerana Nabi bercakap daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nabi tak bercakap dengan menggunakan akal fikiran ataupun nafsu Nabi sendiri. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Kata Allah, wa ma yantiqu 'anil hawa. Nabi tidak akan bercakap dengan hawa nafsunya. Jadi Nabi berpandukan kepada ilham dan juga wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi tidak akan berlakunya hari kiamat sehingga umatku bermegah-megah dengan binaan masjid. Sampai satu tahap di mana manusia ni berlumba-lumba nak bina masjid, melawa-lawa. Sampai satu tahap bila dia dilantik menjadi AJK, bila dia dilantik menjadi pengurusi, maka tak boleh tengok masjid lain lebih daripada dia. Dia berlumba-lumba dari sudut binaan, dia berlumba-lumba dari sudut perhiasan, dia berlumba-lumba dari sudut serba-serbi yang boleh mencantikkan masjid tersebut. Tetapi mereka lupa untuk berlumba-lumba supaya manusia berlumba-lumba main masjid. Ketepikan benda-benda yang lebih perlu diutamakan. Ini akhir zaman tuan-tuan. Jadi bila sebut perkataan masjid, asal daripada kalimah sajadah, sujud.
maka atas isim makan, maka dia menjadi tempat, maka masjid. Jadi masjid ni adalah tempat untuk bersujud. Bila sebut masjid ni tuan-tuan, kita tengok sikit dari sudut masjid, ketetapan apakah dimaksudkan dengan masjid, iaitulah khassah bihi as-salatu fih, iaitulah satu tempat di mana dikhaskan padanya, dikhaskan dengannya dan solat padanya. Tu istilah masjid. Jadi masjid ni tempat untuk solat. Dan bila satu tempat yang khas dibina untuk disolatkan padanya, mengikut jumhur ulama, tak semestinya ada padanya binaan. Tidak semestinya padanya adanya binaan. Bukanlah bila sebut kata masjid kena ada binaan. Dia berbeza dengan mazhab Maliki. Mazhab Maliki berpegang bahawa masjid tu mesti kena ada binaan. Tetapi tiga mazhab ataupun jumhur mazhab yang lain ataupun jumhur ulama mengatakan masjid tidak semestinya dengan binaan. Maka dia boleh juga jadi masjid. Sebab tu kadang-kadang di kawasan lapang pun dah dikira sebagai masjid bila mana difatwakanlah, maksud kata daripada pihak pemerintah meletakkan bahawa tempat itu adalah tempat di mana orang berkumpul sebagai masjid jami' yang boleh didirikan solat Jumaat dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, di Malaysia kita ni dia ada dua, satu masjid dan satu lagi surau lah. Satu surau, masjid jami' adalah tempat di mana orang boleh solat Jumaat. Tapi surau maka dia tidak boleh disolat Jumaat. Dan bila sebut kata surau tidak terletaknya pada solat Jumaat, maka surau ni dia boleh merubah. Dia bila jadi surau ni dia boleh berubah. Tak semestinya kalau orang letakkan dia surau selama-lamanya dia surau. Dia boleh berubah tuan-tuan. Nak jadi balai raya ke contohlah kan. Tiba-tiba ada masjid kat sebelah ni kan, Masjid Siti Aisyah 2 contoh. Nak tukar surau ni tuan-tuan. Maka boleh jadi perubahan. Sama macam di shopping kompleks. Shopping kompleks sebagai contoh. Surau di Giant dan sebagainya. Tiba-tiba pihak pengurusan nak tukar surau tu kepada pejabat. Boleh tak boleh? Boleh. Kerana dia hanyalah sekadar surau, bukan diletakkan sebagai satu tempat masjid jami' yang boleh ada padanya solat Jumaat dan sebagainya. Jadi bila sebut masjid dan surau, hukum pun berbeza. Jadi hukum ni dia akan berubah. Kalau masjid, maka hukum dia berat. Wanita haid tidak boleh masuk dan sebagainya. Kemudian di dalam masjid adanya niat iktikaf, masjid adanya tahiyatul masjid. Berbeza dengan surau, maka surau tidak ada ketetapan yang sedemikian rupa. Jadi itulah masjid tuan-tuan. Sebagai mukaddimah, apa itu masjid? Kok lah tanya apa itu masjid, maka masjid itu ada perbezaan dari sudut yang saya sebutkan tadi. Dia berbeza dengan surau. Ataupun di tempat mana-mana yang kita solat, maka dia tempat solat juga, tempat bersujud. Sebab asal daripada sajadah, sujud. Bila isim makan masjid, maka tempat bersujud. Tapi bila sebut masjid itu sendiri, maka dia adalah tempat di mana manusia mendirikan solat dan khassah bihi, tempat yang khas buatnya untuk mendirikan solat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, kita tengok sikit keterangan. Tadi definisi masjid. Di antara tanda dekatnya hari kiamat ialah apabila umat Islam bangga dan bermegah-megah dengan bangunan masjid. Mereka bangga dengan keistimewaan yang ada pada pembangunannya. Perhatian mereka hanya kepada keindahan masjid sahaja, tidak kepada pengisian masjid dan ibadat dan solat berjemaah di dalamnya. Banyak masjid-masjid yang indah dan besar, tetapi yang datang untuk solat di dalamnya hanya segelintir manusia saja. Allahu Akbar tuan-tuan. Jadi berlaku tak berlaku lagi peristiwa ni tuan-tuan? Berlaku tak berlaku lagi apa yang disebut oleh Nabi SAW? Sikit-sikit kita dah boleh nampak bagaimana manusia yang menjaga hal ehwal masjid itulah sebenarnya hasrat bila mereka pegang tuan-tuan. Kadang-kadang bangga boleh beli lampu 12,000. Cerita kat orang ni lampu ni 12,000 bukan mencerah. Elok tuan-tuan. Tapi bila tengok waktu-waktu semayang, maka kering orang, tak ada orang. Sebab tu dalam sebuah hadis yang kita dah mengaji dulu, yang mana Nabi SAW sebut masajiduhum amirah, masajiduhum amirah wahia kharabun minal huda. Masjid-masjid kalian ataupun masjid-masjid mereka, masjid-masjid mereka ini kosong dan lari daripada hidayah Allah, jauh daripada hidayah Allah. Tuan-tuan, bagaimana Nabi disebut di akhir zaman, masjid-masjid mereka ni kosong
dan jauh daripada hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang kita takut tuan-tuan. Masjid besar bukan main, tapi hakikatnya manusia yang mai semayang hanyalah pada saf yang pertama. Jin daripada kalangan jin, malaikat yang penuh masjid itu tuan-tuan. Tapi daripada kalangan manusia kosong daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka perhiasan-perhiasan di masjid, persoalannya salah ataupun tidak? Ini kita nak kena jawab dulu. Adakah salah untuk kita menghiasi masjid? Kita tengok pandangan-pandangan ulama fiqh tuan-tuan. Maka kalau asalnya ketika mana Nabi bina Masjid Nabawi, bagaimana keadaan Masjid Nabawi itu sendiri tuan-tuan? Macam mana? Ketika mana Nabi berhijrah daripada Mekah mai Madinah Al-Munawwarah, Nabi sampai saja di Madinah, maka Nabi duduk di satu rumah seorang sahabat Ansar, iaitulah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi duduk selama berapa bulan? 6 bulan Nabi duduk rumah dia, tumpang rumah dia tuan-tuan. Rumah Abu Ayyub. Maka bila Nabi duduk rumah Abu Ayyub, maka selama 6 bulan Nabi cari tanah, maka Nabi dapat daripada 2 orang anak yatim namanya Sahal dan Suhail. Tuan-tuan, Nabi tengok ada satu tanah milik 2 orang anak yatim, Sahal dan Suhail. Maka Nabi nak tanah tersebut, Nabi utarakan kepada 2 orang anak yatim ni, boleh tak aku nak beli? Maka 2 orang ni kata, tak apalah Rasulullah, ambil tak payah duk aku wakafkan, tak payah duk beli. Dah. Aku nak beli juga. Dah, kami bagi wahai Rasulullah. Dah. Pakai duk tolak tuan-tuan. Maka bila duk tolak, Nabi tetap nak beli. Tapi Nabi pun tak berapa ada duit tuan-tuan time tu. Jadi Nabi pinjam kepada duit Abu Bakar sebanyak 10,000 dinar. Maka Nabi bayar dengan 10 dinar tersebut membeli tanah daripada 2 orang anak yatim ni. Maka kemudian Nabi bayar balik kepada Abu Bakar tuan-tuan. Ni Rasulullah. Jadi binaan pada Masjid Nabawi dibina oleh semangat takwa kepada Allah. Macam mana Nabi bina masjid dengan penuh ketakwaan, semua umat Islam turun, termasuklah Nabi sendiri bangunkan Masjid Nabawi, yang mana kita ketahui dindingnya diperbuat daripada batu bata disusun-susun, tiangnya dibuat daripada batang pokok tamar, dan bumbungnya diperbuat daripada pelepah tamar tuan-tuan. Tanah Masjid Nabawi adalah daripada sekadar hiasan, daripada sekadar pasir-pasir yang ada. Maka itulah masjid yang asalnya, dan keluasannya dikatakan 100 hasta panjang dan juga lebar. Dan di keliling Masjid Nabawi itu adanya pembinaan rumah-rumah isteri-isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di belah kanan dan di sebelah kiri. Kemudian ketika itu kiblatnya di Baitul Maqdis. Ini permulaan. Apa yang Nabi buat setelah mana Nabi bina, maka Nabi letakkan masjid adalah tempat di mana perpaduannya umat Islam. Ni fungsi masjid. Bukan sekadar semayang semata-mata, tetapi tempat perpaduan. Nak bincang tentang umat, nak buat apa, semua dekat masjid. Maka inilah yang diterapkan oleh baginda. Maka Nabi buatkan fungsi, Nabi terangkan fungsi masjid yang begitu luas. Tapi mai zaman kita di akhir zaman, masjid ni sekadar solat semata-mata, bukan tempat untuk kita bersatu padu umat Islam tuan-tuan. Kerana masjid inilah tempat di mana, satu-satunya tempat di mana tuan-tuan, orang yang berbeza ideologi, orang yang berbeza parti boleh duduk sekali satu saf tanpa mengira hang tu parti apa tuan-tuan. Betul tak? Padahal keluar pada masjid ni tuan-tuan, langkah kaki kiri, kawan tu pun dia meluat tengok. Tambah-tambah dekat pilihan raya pula tuan-tuan kan. Aku tak mau tengok muka hang, habis pilihan raya baru aku tengok muka hang balik. Pasal apa? Pasal berbeza parti, musuh parti dan sebagainya. Tapi mai dalam rumah Allah, hang mai pilih pemimpin mana sekalipun, bila mai semayang boleh duduk sebelah-sebelah, boleh duduk satu baris, boleh duduk rapat-rapat. Maka inilah masjid sebenarnya, tempat untuk kita bersatu padu. Jadi kalau masjid dan fungsi masjid ini diperkukuhkan, insya-Allah tuan-tuan, tak mustahil umat Islam boleh bersatu padu. Tapi hakikat di akhir zaman begitulah, fungsi masjid semakin lama semakin kendur, semakin lama semakin jauh daripada orang untuk mai ke rumah Allah Azza wa Jalla tuan-tuan. Kemudian berbalik kepada persoalan tadi, boleh tak boleh hias, maka ada riwayat mengatakan Nabi larang ataupun Nabi tak suka dihiasi masjid. Dan maksudnya kata ulama, hias di sini adalah hias sehingga melampaui batas. Maksud kata hias sampai boleh mengganggu jemaah melihatnya. Maka di sinilah
Yang mana Nabi tak suka dihiasi masjid-masjid, tuan-tuan. Berubah zaman sampailah Sayyidina Osman bin Affan. Maka zaman Sayyidina Osman dah tukar. Sayyidina Osman dah buat satu pembaharuan, yang mana masjid, tiang-tiang masjid pada zaman Sayyidina Osman dibina dengan perak. Tuan-tuan, dibina dengan perak. Kemas tak kemas? Perak perak betul, tuan-tuan. Dibina dengan perak. Maka perak di situ, maka pada pandangan Sayyidina Osman, maka ia bukan hiasan yang sehingga melampaui batas. Maka ulama salah berbincang berkenaan dengan hukum perhiasan masjid. Maka mai zaman ke zaman, maka ketetapan hukum meletakkan bahawa tidak menjadi masalah perhiasan, sehinggalah ataupun selagi mana tidak melampau, tuan-tuan. Selagi mana tidak melampau, tidak menjadi masalah sama sekali. Jangan sampai melampau. Istilah melampau ni adalah fleksibel lah, tuan-tuan. Tak ada satu ketetapan. Yang mana kita nampak kata dia melampau, maka itulah melampaunya dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan setelah mana zaman wafatnya Sayyidina Osman, kemudian Sayyidina Ali, maka kemuncak kepada perhiasan masjid pada zaman bila? Kalau tuan-tuan ingat, pada zaman Bani Umayyah, iaitulah dibinanya satu masjid yang sekarang ni jadi gereja, iaitulah Masjid Cordoba. Tuan-tuan, Masjid Cordoba, tak ada satu masjid pada zaman tersebut yang lebih indah berbanding dengan Masjid Cordoba. Dan keluasan Masjid Cordoba dikatakan pada ketika itu kedua terbesar di dunia selepas daripada Masjid Haram, Masjidil Haram di Mekah. Bagaimana pemerintahan ketika itu? Yang mana setelah mana Tariq bin Ziyad, kan? Tariq bin Ziyad, pemerintah ataupun gubernur yang menjaga Afrika Utara di daerah Tonjah ataupun Morocco lah, sekarang ni Morocco, Tonjah, yang mana mereka dapat tahu bahawa orang-orang Kristian di bawah kerajaan Sepanyol rasa ditindas, minta pertolongan kepada Bani Umayyah, tentera Islam. Maka diselidik betul, rupanya mereka ni zalim, kerajaan mereka ni zalim. Maka Tariq bin Ziyad, tuan-tuan, beserta dengan 10,000 orang tentera daripada Tonjah, maka mereka lalu Laut Mediterranean, maka sampai kepada selatan ataupun barat daya, tuan-tuan, disebut sebagai barat daya belah barat daya Sepanyol dan juga Portugal. Maka berlabuh saja Tariq bin Ziyad ketika itu. Apa Tariq bin Ziyad buat pertama kali, tuan-tuan? Sampai-sampai di bumi Sepanyol, Tariq bin Ziyad arahkan tenteranya yang 10,000 orang bakar kapal-kapal yang kita ada. Bukan bakar tentera musuh punya kapal, tapi bakar tentera Islam punya kapal. Yang tentera ni pun pelik, pasal apa dia suruh pergi bakar. Maka pergi bakar lah, tuan-tuan. Bakar habis semua, tak ada satu kapal pun yang tertinggal. Maka kata Tariq bin Ziyad, wahai tenteraku, pada saat ini belakang kamu Lut, siapa rasa nak balik, balik, tapi nescaya akan mati. Tapi di hadapan kita sekarang ni adalah syahid pun mati juga. Maka kematian di tangan kamu, minta maaf, tuan-tuan, kematian pilihan kamu dengan ketentuan daripada Allah, sama ada kamu memilih untuk berada di hadapan sebagai syahid fisabilillah, ataupun kamu balik mati juga di lautan, maka mati kamu sia-sia. Maka pilihan di tangan kamu. Ni, tuan-tuan, panglima perang. Jadi 10,000 dia fikir, nak pergi mana? Pada aku balik berenang tak dapat apa ke akhirat, biar aku pergi serang ke depan, dapat juga syahid fisabilillah. Maka ketika itu semangat tentera Tariq bin Ziyad, maka mereka terlampau semangat untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu boleh tawan Sepanyol. Dek kerana peristiwa tu jugalah, tuan-tuan, faktor bagaimana seorang panglima cerdik dia nak bagi kekuatan kepada tenteranya, tuan-tuan. Maka sampailah berjaya takluk bumi Sepanyol pada kerajaan Bani Umayyah, yang kemudiannya Bani Umayyah jatuh pada tahun 750 Masihi pada kerajaan Bani Abbasiyah, dan berbaki satu-satunya orang Bani Umayyah, iaitulah Abdurrahman II, tuan-tuan. Dialah yang membina Masjid Cordoba. Seni binaannya dia buat perhiasan cantik-cantik, dan tak ada masjid yang lebih cantik berbanding Masjid Cordoba pada ketika itu. Islam ketika itu berkembang, mampu bertahan selama 8 kurun. Bayangkan, tuan-tuan, 8 kurun. Sampailah Islam itu jatuh disebabkan umat Islam sendiri di Sepanyol terlampau seronok, terlampau selesa dengan kemewahan dunia. Sampailah Islam jatuh di tangan tentera Kristian. Ketika mana perang salib, tuan-tuan.
Sampailah masuknya Perang Salib, berjaya Perang Salib, mengubah status Masjid Cordoba menjadi Kristian. Wa na'udzubillah min zalik. Dan alhamdulillah, saya sempat berjalan dan sampai di Masjid Cordoba. Kita lihat bagaimana seni bina Masjid Cordoba memang indah tuan-tuan. Memang indah. Cara Masjid Cordoba ni sama satu masjid dekat Kelantan, kalau tuan-tuan perhati. Tak ingat masjid mana, Kelantan ke Terengganu tak? Tuan-tuan, dia punya ukiran merah putih tu sama satu sebuah masjid. Kau besut dah tuan-tuan, kalau tak silap saya. Teringat ketika nak pergi Pulau Pantian tu, singgah masjid tu lah, dia nampak macam sebiji, macam Masjid Cordoba. Dia punya merah putih tu tuan-tuan. Jadi di situ tuan-tuan, bila kita sampai di Masjid Cordoba, sedih. Pasal apa sedih? Satu masjid ditukar kepada gereja pada saat ini. Habis seni bina tuan-tuan, yang mana selama ini nampak kepada Islam, sampai ini selamat pada masjid, dirobohkan oleh tentera-tentera Kristian dan sebagainya. Yang berbaki khat kufi ada pada satu pintu masuk tersebut. Masih lagi ada satu kesan khat kufi, dan satu lagi di dalam masjid tersebut adanya masih lagi kekal tulisan-tulisan Al-Quranul Karim tuan-tuan. Di mimbar masih lagi ada satu tulisan ayat-ayat suci Al-Quran, yang link semua dengan penuh dengan simbol-simbol tentera salib, simbol-simbol salib ataupun simbol Kristian tuan-tuan. Itulah kesannya bila mana kekalahan umat Islam, yang mana akhirnya diperintah oleh orang Kristian, yang mana mereka ini geram dengan orang-orang Islam, dan akhirnya mereka usir 12,000 ataupun 12 juta orang, yang mana orang Islam yang bertapak di Sepanyol, maka semua keluar daripada Sepanyol mencari tempat perlindungan setelah mana kekalahan dalam Perang Salib. Berbalik persoalan tadi tuan-tuan, berbalik cerita tadi, maka pada kerajaan Bani Umayyah telah pun ada satu masjid pembinaan yang cukup hebat. Mai beredar zaman demi zaman, sampailah kepada zaman kita. Tuan-tuan pergi tanyalah, masjid mana tak lawa? Masjid mana tak lawa tuan-tuan? Semua masjid lawa kami, subhanallah. Kalau tempat saya dulu tuan-tuan di Morocco, satu masjid Hasan Thani. Hasan Thani ni tuan-tuan, satu masjid yang dikatakan pada hari ini masjid yang ke-7 terbesar di dunia. Masjid yang ke-7 terbesar di dunia. Masjid paling besar Masjidil Haram lah. Tapi kita sempat, dan saya sempat berada di satu masjid yang paling terbesar, dan rankingnya adalah ranking yang ke-7. Yang mana dalam masjid tersebut boleh memuatkan berapa orang? Ni pun search Google ya tuan-tuan. Tak fikir lah berapa orang. Tapi kalau saya pergi sembahyang tarawih hari tu memang ramai lah. Kalau nak cari kawan, kalau hang tinggal kawan di mana-mana, tak jumpa dah tuan-tuan. Memang tak jumpa dah. Masya Allah, ramai sungguh. Tambah-tambah kalau malam ke-27. Pasal dalam mazhab Maliki ni, mereka berpegang malam 27 kira malam Qiyamul Lail, malam Lailatul Qadar tuan-tuan. Tu pakat ramai. 22 malam 27 ni ramai sungguh. Yang mana dalam kapasiti masjid Hasan Thani Morocco ni adalah boleh memuatkan seramai 251,000 orang. 251,000 orang. Dan bila mana semayang tarawih pada malam 27, 251,000 orang tu tuan-tuan, dalam tak cukup, sampai melimpah kat luar, dan dikatakan sahah kat luar tu boleh mencukupi seramai 80,000 orang. Tuan-tuan kira lah berapa ramai. Subhanallah, ramai sungguh. Ini masjid Hasan Thani, dan binaannya pada setiap sudut semuanya indah-indah belaka tuan-tuan, masya-Allah. Tuan-tuan ada masa sekali balik, tuan-tuan pergi search Google, tuan-tuan cari Masjid Hasan Thani, ataupun tuan-tuan type lah tarawih Masjid Hasan Thani. Dan dikatakan juga Masjid Hasan Thani ni tuan-tuan dibina atas duit rakyat. Dibina atas duit rakyat. Kawan-kawan Morocco cerita, ketika mana nak bina masjid ni, raja ketika tu Hasan Thani, dia perintahkan semua rakyat dia bak keluar sikit duit, tak ingat berapa tuan-tuan, berapa dirham lah, 50 dirham ke 1 dirham. Semua wajib daripada rakyat dia bak keluar untuk membina masjid tersebut. Jadi bila dia minta tu, ramai jugalah rakyat-rakyatnya tak puas hati dekat dia. Pasal tak setuju untuk pembinaan besar sampai tu tuan-tuan, ketika itulah. Tapi hakikatnya pembinaan masjid ni beruntunglah kan tuan-tuan, wakaf. Jadi orang semayang, selagi mana orang semayang, itulah saham kita sampai ke hari akhirat kelak. Tapi di Pulau Pinang kita ni pun ada jenis macam tu tuan-tuan. Masjid mana? Tuan-tuan, satu masjid yang mana ketika nak bina, dia minta orang kampung dia bak keluar duit seorang sikit untuk bina masjid. Masjid mana tuan-tuan gagak? Dekat Pulau Pinang ni.
Sama kes dia macam mana Masjid Hasan Sani ni. Tapi kesahihannya wallahu taala alam tuan-tuan. Tapi daripada tok saya sendirilah cerita, iaitu Masjid Kampung Seronok tuan-tuan. Masjid Kampung Seronok, ketika mana nak bina bagi elok, time tu pengerusi dan juga jawatankuasa masjid minta daripada anak karya duit RM50 untuk bina dua, satu masjid dan yang kedua kilang bros. Satu kilang retah yang ada di Kampung Seronok. Ketika dulu kilang Sinaran Bros ni tuan-tuan, kilang yang top lah. Zaman-zaman 80, zaman 90 ni kira dia paling top lah. Jadi bila main era digital ni habis lingkup tuan-tuan, tak ada apa dah. Pasal orang dah bersaing sampai orang tak pakai retah dah, maka mereka sekarang ni dah hampir-hampir lingkup lah tuan-tuan, muflis. Habis pekerja-pekerja semua pakat diberhentikan dan sebagainya. Maka tok saya kata memang tok saya pun kena minta RM50 untuk bina masjid. Subhanallah tuan-tuan. Dia tak rugi pun sebenarnya. Bila kita infakkan duit untuk pembinaan masjid, maka dia sebahagian daripada saham kita untuk kita bawakan di hari akhirat kelak. Maka masjid-masjid dihiasi tuan-tuan di akhir zaman ni. Tetapi sayangnya tuan-tuan, ada masjid yang besar dan gah tetapi tidak ada masjid, tidak ada pengajian ilmu dan juga majlis-majlis ilmu. Berbeza tuan-tuan, ada masjid yang besar tetapi dihidupkan dengan majlis-majlis ilmu yang masya-Allah tabarakallah. Dan saya bersyukur duduk di Pulau Pinang kita ni tuan-tuan. Kita lihat di Pulau Pinang ni sakan majlis ilmu. Mana-mana masjid, mana-mana surau subhanallah dihidupkan oleh Allah Ta'ala, iaitu kita ada majlis ilmu tuan-tuan. Ustaz ni kanser boleh pergi masjid sebelah. Pasal apa? Masjid sebelah pun hidup. Tiap-tiap hari ada majlis ilmu. Macam itulah realiti di Pulau Pinang kita ni. Syukur. Kena syukur tuan-tuan banyak-banyak. Pasal ada lagi jawatankuasa karya yang masih lagi berpegang amanah bahawa majlis ilmu ni perlu disebarkan pada setiap anak karya. Subhanallah. Jadi hidup tuan-tuan. Tetapi tak kurangnya ada juga masjid yang memang mati daripada majlis ilmu. Saya dapat detect tuan-tuan masjid mana mati terus daripada majlis ilmu. Tu pun gagah arahan daripada Jaib. Jaib hantar satu orang guru, dua orang guru takmir untuk letakkan di masjid-masjid. Maka mereka bergantunglah pada masjid, mereka bergantunglah pada guru-guru takmir tersebut. Maka tak ada guru yang mengajar selain daripada guru takmir tersebut. Dua orang tu yang mengajar. Ada, bukan tak ada, ada. Tu orang tu tuan-tuan. Kena pula masjid tu tuan-tuan, guru takmir tu meninggal dunia seorang. Ni cerita realiti ni, meninggal dunia. Yang ajak yang ajak tajwid, yang ajak Quran. Maka dia meninggal dunia, tak ada pengganti, tinggallah seorang. Yang mengajak Fardhu Ain. Maka yang seorang tu pula kadang-kadang mai, kadang-kadang tak mai. Maka sebulan kadang-kadang tak ada terus majlis ilmu. Sedih tuan-tuan. Bila usul ditolak bulat-bulat. Kami tak boleh terima mana-mana ustaz, melainkan ustaz tu dihantar oleh Jabatan Agama saja. Tu yang dibenarkan. Masya-Allah tabarakallah. Pening kami tuan-tuan. Pening. Tapi itulah realitinya. Bila kita berikan satu kuasa, bila kita berikan jawatan kepada bukan ahlinya, maka mereka sekadar pegang jawatan, guna akal untuk buat habuan dunia dan sebagainya. Wa na'udzubillah min zalik. Tak maulah sebut masjid mana tuan-tuan, sensitif sungguh. Tapi itulah realiti yang ada, bukan cerita bohong ni, cerita betul. Realitinya sampai sekarang. Bila main malam, cahaya ni tuan-tuan, masjid ni penuh dengan masjid, penuh dengan cahaya. Allahu Akbar. Saya sedih tuan-tuan, sedih bila ada masjid macam sedih. Kerana inilah yang disabdakan oleh Nabi SAW, kharabun minal huda wa hiya kharabun minal huda, yang mana masjid tersebut sebenarnya menjauhkan manusia daripada mendapatkan hidayah daripada Allah. Bagaimana kita nak mendapat hidayah Allah? Tidak lain dan tidak bukan, hidayah tu boleh diperolehi dengan pengajian ilmu semata-mata. Macam mana hidayah tu boleh Allah bagi? Adakah duduk saja-saja tiba-tiba Allah bagi hidayah? Ada. Hidayah tu kita kena cari tuan-tuan. Allah pandu kita dengan asbab dan musabab kita mencari ilmu, maka Allah Ta'ala campakkan hidayah ilmu pengajian, baru kita tahu tentang hukum hakam. Kita mengaji hukum hakam, baru kita tahu, oh rupanya macam ni boleh, macam ni tak boleh. Tuan-tuan, sebagai contoh tuan-tuan, hukum, kadang-kadang ada juga manusia yang kalangan kita ni kadang-kadang kesilapan, yang mana kadang-kadang orang mengambil wuduk seminimum untuk mengambil wuduk tuan-tuan. Sebagai contoh lah kita sebut, kadang-kadang orang yang mengambil wuduk ni tuan-tuan, contoh mak dia sakit,
maka sebagai anak dia nak ambil wuduk terhadap mak dia. Nak ambil wuduk terhadap mak dia. Jadi contohlah mak dia sakit, balut kaki ke ataupun terlantak ke, tapi masih lagi otak berfungsi dan sebagainya, maka dia pun ambil wuduk. Dia kata kat mak dia, dia spray lah, contoh spray, maka dia spray kat tangan dia. Dia kata kat mak dia, mak, ni cik nak ambil wuduk ni. Maka mak niat nak ambil wuduk. Bila mana letak kat muka, mak niat kata ni wuduk. Maka mak dia pun kata maka dia pun ambil wuduk, tuan-tuan. Jadi persoalannya sekarang ni, kadang-kadang bila kita buat macam tu, ada orang yang tak mengaji, dia tak tahu. Bila dia letak macam tu, dia spray pula dengan kadar satu spray lah. Kebiasaannya satu spray, maka tak mencukupi yang dinamakan basuh dalam anggota wuduk yang boleh sahkan solat kita, sahkan kita punya wuduk. Kerana kalau tuan-tuan nak ambil wuduk yang sedemikian rupa, lepas ni tuan-tuan kena pastikan bila namanya basuh pada anggota-anggota wuduk, iaitulah muka, tangan sampai ke siku dan juga kaki, maka 3 anggota ini adalah anggota basuh, dan anggota sapu adalah di kepala. Jadi bila namanya basuh, kata ulama, mesti bila mana kita letakkan di wajah kita, basuh pada wajah kita, habis daripada kita basuh, buat macam ni, kalau titik 2 titik minimum, maka tu namanya basuh. Faham tak? Maksud kata kalau ada titisan selepas daripada kita basuh muka, menitik 1-2 titik, maka dia dikira basuh. Tapi kalau tuan-tuan sapu, habis sapu tak ada titik, tu bukan nama basuh, tak sah. Bab tu pun kadang-kadang orang dah gelong lah, tuan-tuan. Orang dah tak betul dalam bab tu pun. Biasa tak, tuan-tuan? Basic tak? Taharah. Dalam bab taharah, dalam bab bersuci, benda tu pun kadang-kadang orang silap dah. Jadi sebab tu, tuan-tuan, pentingnya mengaji ilmu ni. Kalau tak mengaji ni, kira orang tak tahu, tuan-tuan. Bila mengaji, tak mengaji ni tak tahu. Rupanya betul lah. Lepas tu, tuan-tuan, kalau nak sembahyang atas kapal terbang, contoh, time tu kira ayat paling minimum, tuan-tuan, ayat minimum. Tapi saya try dah. Saya try kalau kita buat guna ayat satu botol, ayat botol mineral, kalau kita letakkan dalam satu tudung basuh, insya-Allah ada juga 1-2 titik. Try dah buat, tuan-tuan. Tapi kalau setakat satu spray, payah nak dapat. Payah nak kena, payah nak dapat titik. Jadi kalau tuan-tuan guna spray, pastikan lebih sikit spray, dengan anggaran mudah-mudahan lepas basuh keluar 2 titik. Maka bila adanya titik, maka itulah anggota basuh yang diterima pada anggota wuduk kita, tuan-tuan. Jadi kalau tak ada basuh, dia dikira sebagai macam sapu ya. Dia bukan sapu tapi basuh. Tapi berbeza dengan kepala. Kalau kepala kita boleh cuik, pak pun boleh sah lah, tuan-tuan. Faham tak? Maksud kata setakat kalau celup tak ya, tang ni ya, tuan-tuan, tang kepala ni, maka dah dikira lah. Pasal minimumnya 3 rambut 3 helai 3 helai pada kulit kepala. Jadi kalau istilah basuh, pak dah basuh dah, tuan-tuan. Terima dah, sah dah. Tapi kalau dalam bab ghusal, dalam bab basuh, tuan-tuan kena berhati-hati. Pekah ni bukan boleh buat main-main, tuan-tuan. Pekah ni bukan boleh buat main-main. Sebab tu kak saya tanya tuan-tuan baru-baru ni, bab haid, bab nifas, minta maaf, bab nifas. Sebab tajuk malam ni pendek ya, tuan-tuan. Kita rawit pilah tak mana pun. Last kali kita tarik balik, masuk balik bab masjid. Nak cerita ya, tuan-tuan, masjid ni penting sebagai ilmu, gedung ilmu untuk kita menuntut ilmu. Tuan-tuan, kak saya mai nifas, tak pernah dia anak yang keempat. Lahir anak yang keempat, darah dia mai sampai hari yang ke-66. Dia mai sampai hari yang ke-66. Tuan-tuan bayang sampai hari ke-66. Mai hari yang ke-60, 61 dia tanya dah. Dia panggil saya banci lah. Banci macam mana ni? Hari 61 dah. Lepas tu 62, 63, 64, 65, 66. Dan bila hari yang ke-66, basic saya nak tanya tuan-tuan. Dia tak tanya tak sono. Basic nak tanya tuan-tuan. Kalau mai hari yang ke-66, hari bila dia kena sembahyang dah? Siapa boleh jawab? Hari ke 41. Okey. Ada lagi tak? Ada lagi tak, tuan-tuan? Siapa rasa ada angka link? Tak apalah, salah pun tak apalah, ni kita saja ya, tuan-tuan. Pasal dalam hukum ni tak boleh salah. Tak tahu cakap tak tahu. Tapi tak apa, saya nak tanya tuan-tuan tahu tak tahu? Berapa hari yang ke berapa? Agak-agak lah. Bismillahirrahmanirrahim. Hari 14. Okey, lagi? Ada lagi? Seorang 41.
Seorang hari ke-41, seorang kali ya 114. Ni khilaf di kalangan ulama surau Siti Aisyah. Tuan-tuan dengar lah, dalam bab tu pun kita dah rupa-rupanya, tak kata tuan-tuan lah, saya sendiri pun tuan-tuan lah, bila kita mengaji zakat tuan-tuan lah, bila mengaji zakat ni, aku duk zakat 7 tahun dah, duk kemas dah, buka kitab-kitab balik, rupanya bodoh betul aku ni, sampai banyak benda aku tak reti ni. Tuan-tuan, serupa itulah dalam bab haid dan juga nifas, berapa ramai lagi yang masih lagi tak jelas, sedangkan ia merupakan fardu ain, khusus lelaki lagilah wajib tuan-tuan. Tuan-tuan ingat sampai mati tuan-tuan lah. Saya bagi tuan-tuan ingat sampai mati. Saya duk ingat habis khatam kitab ni, kita buka kitab haid kot tuan-tuan lah, InsyaAllah. Walaupun yang main ni lelaki, walaupun yang main ni bini dia dah tak ada haid dah. Tapi tak apa tuan-tuan risau, boleh cari baru. Tak ada tuan-tuan lah. Ada khawat mempuih marah ustaz ni, majak bini kami pelik-pelik, ajak lelaki kami pelik-pelik. Tak tuan-tuan, sungguh ramai lagi yang masih lagi kurang erti tentang haid tuan-tuan lah. Tuan-tuan ingat sampai mati saya sebut. Haid ni tuan-tuan, kita sebut haid dulu. Seminimum haid 1 hari 1 malam. Tu paling minimum haid 24 jam. Jadi kalau darah dia main 3 jam, maka dia bukan haid. 3 jam berhenti terus, maka dia bukan haid, istihadah ataupun suci. Minimum haid 1 hari 1 malam, dan semaksimum haid dalam mazhab Syafi'i 15 hari 15 malam. Ingat sampai mati benda tu basic. Berbeza dengan istihadah. Istihadah, minimum istihadah adalah 1 detik, 1 saat, 1 titik. Kerana diriwayatkan bahawa Fatimah Zahra, dia tidak memiliki nifas melainkan setitik ya. Habis beranak lepas pada waktu maghrib setitik, maka waktu isyak dia sembahyang dah tuan-tuan. Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra. Bayangkan tuan-tuan, bini kita pantang macam mana, habis beranak fikir macam mana dia sembahyang isyak. Tapi Fatimah Zahra setitik ya. Tu minimum nifas. Dan semaksimum nifas dalam mazhab Syafi'i, ni kita nak jawab tadi ni, 14 ke 41? Jawapannya 60 hari. 60 hari. Maka 60 hari 60 malam adalah semaksimum nifas. Maka kak saya bila 60 hari, masuk hari 61 dia call, saya kata mandi. Saya kata mandi, kemudian solat macam biasa, buat serupa macam istihadah. Setiap kali sembahyang, maka pastikan tak terkeluar darah lah. Maksud kata, bila berlakunya istihadah, buat cara istihadah. Kena bersihkan diri, bersihkan najis, kemudian tampai, letakkan kapas supaya yakin bahawa tidak terkeluar. Kemudian mengambil wuduk, kemudian solat dengan 1 solat saja. Maka dia buat 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 suci, 68 suci, 69 suci, sampailah suci habis. Kemudian tanya kak balik, daripada 60 hari, 66 hari tersebut, berapa jenis darah? Kak kata 3 jenis darah. Darah apa? Darah merah terang, minta maaf, darah coklat, sampai hari yang ke-35. Oi, penting tuan-tuan catat benda ni. Fufu dia kata tak tahu, tak ingat. Kena ingat juga. Agak-agak darah perang, darah hitam berapa hari? Darah hitam sampai hari 35. Okey. Kemudian baik darah kedua, darah merah. Sampai hari berapa? Sampai hari 45. Lebih kurang tuan-tuan tak ingat dah. 35, 45. Kemudian daripada 46 sampai 66, dia kata sikit-sikit lah. Dia main warna kuning sikit-sikit, tapi dia lanjut sampai hari 66. Maka jawapannya tuan-tuan, berapa persoalannya sekarang, hari apa yang dikira haid, hari apa yang dikira istihadah. Sebab ada 3 jenis darah. Orang yang tak reti mengaji tuan-tuan, dia akan kira 61 hari lah. Orang yang tak tahu tentang ilmu haid, maka dia akan ambil hari 61 sampai hari 66 semayang, habis selesai dia ingat. Jadi dia ingat sampai hari 60 maksimum haid, maksimum nifas, maka dia ingat berlepas dah hukum dia pada Allah Ta'ala. Jawapannya tidak. Sebenarnya nifas yang ada pada kakak saya pada ketika itu hanya sekadar sampai hari 45. Hari 46 sampai hari 66 semua istihadah, dia wajib qada balik solat-solat dia. Tu dia tuan-tuan baru tahu. Betul kak tadi yang memang kena qada ke? Kena qada lah kak. Pasal hari 46 tu dah berubah dah darah. Jadi bila jadi 3 darah,
maka dia dah berubah hukum. Dia bukan lagi nifas. Pada hari 46 tu bukan nifas dah, walaupun darah dah. Jadi dia kena qada balik 46, 47, 48 sampai hari 60. Pasal apa bukan 66? Pasal 61 dia dah start sembahyang dah. Jadi orang yang tak tahu bab ilmu istihadah, bini dia tanya, abang nak kena sembahyang tak? Tak payah. Pasal apa? Darah keluar. Sampai ke sudah tak sembahyang. Bila mai depan Allah Ta'ala, macam mana kita nak jawab, tuan-tuan? Allahu Akbar. Pasal apa ustaz yang tadi 45 tu? Pasal dia kategori muqtadah mumayyizah. Satu orang yang dah biasa main nifas, kategori yang dah biasa main nifas. Dan yang kedua dia mumayyizah, kerana dia boleh tentukan darah haid dia, darah nifas dia, warna nifas dia. Maka bila ada perubahan darah, perubahan warna, maka dia dah boleh menetapkan hukum-hukum pada darah tersebut. Jadi panjang tuan-tuan nak cerita bab nifas ni. Kira kalau kita mengaji kitab nifas ni tuan-tuan, panjang lah. Kira 3 tahun 5 tahun tuan-tuan lah, mungkin boleh sampai tahap tu. Tapi insya-Allah saya duk kaji kitab, ada satu kitab, memang kitab tu terbaik lah tuan-tuan lah. Bila saya baca kitab tu baru faham. Selama ni mengaji tak faham langsung tentang nifas. Orang tu kata 15 hari haid, bab haid 15 hari haid, 15 hari nifas, 15 hari haid, 15 hari suci. Betul tak teori tu? Teori tu tak betul tuan-tuan. Tak semua orang yang mana 15 hari haid, 15 hari suci. Ada orang yang sucinya sehari lah, yang lain semua haid. Ada. Jadi kalau orang pegang teori 15-15 tu salah sebenarnya. Bukan semua keadaan, tapi ada beberapa keadaan. InsyaAllah lah kalau tuan-tuan sudi bolehlah. Setakat ni dah habis satu tempat saya nak mengajak 40 hadis penawar hati di satu tempat surau di Perda, di Kampung Paya Teluk Kumbak. Habis kitab tu lepas minta saya ajak kitab haid. Pasal tertarik, lepas nak tahu pengetahuan tentang haid. Jadi kalau saya mengajak di situ, itulah pertama kalinya saya mengajak ilmu fiqh. Selama ni saya tak mau mengajak fiqh tuan-tuan, pasal tak erti. Tapi yang ni saya berani ajak, pasal insya-Allah, pasal dah khatam 2 kali dah. Punya nak dalami, punya nak faham tentang ilmu haid dan juga nifas. Pasal orang tanya bini saya. Jadi bila tanya, kita belajar, dulu mengajak kat Morocco tak faham, balik mai sini baru mengaji, baru faham tuan-tuan, masya-Allah tabarakallah. Jadi sebab itulah tuan-tuan pentingnya majlis ilmu, kerana setiap majlis ilmu tu Allah Ta'ala akan bagi kepada kita taufik dan hidayah untuk kita faham pada agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan tuan-tuan, bila masjid yang ada pada era kita, zaman kita ini, maka janganlah kita kurangkan fungsinya. Bila kita dilantik sebagai AJK dan sebagainya, maka jadikanlah fungsi masjid ini sebagaimana fungsi yang dituntut dalam agama kita, agama Islam, yang mana menjadi sumber ataupun menjadi tempat utama dalam perpaduan ummah. Apa saja benda kita nak buat, semuanya bermula daripada masjid. Itulah tempat kebajikan, itulah tempat mesyuarat, itulah tempat kahwin, itulah tempat kematian dan sebagainya. Kadang-kadang pelik tuan-tuan, ada orang yang mana tabung dia seronok kumpul beratus ribu ringgit. Betul tak tuan-tuan? Ada tak ada? Ada. Kadang-kadang seronok bila akaun bank ni bentang pada mesyuarat agung, pada khariah, kita berjaya kumpulkan dana, kumpulkan tabung masjid sebanyak 500 ribu. Seronok tepuk tangan. Tahun depan kita sasarkan 750 ribu. 2 tahun lagi saya pegang, contohlah kan. Duit kita 1 juta. Seronok tu tepuk tangan. Padahal program pun tak buat. Esok punya tu lain dah tu. Jangan rekam ni. Tarik toleh aku mampu tuan-tuan. Jadi macam dia seronok duit pegang banyak, tapi bila mana duit tabung banyak, program tak diimarahkan, program-program tak buat. Ada juga masjid di Pulau Pinang kita ni yang tabung dia tak ada langsung duit tuan-tuan. Ada duit, maka dia belanja. Ada duit, dia belanja. Ada duit, belanja. Sampai dia kata apa kat saya? Kalau ada 1000 tu ustaz, tu kira paling banyak lah. Masya Allah. Tuan-tuan, kira dia kata kalau dalam tabung kami tu ada 1000 ringgit, tu kira paling banyak lah. Kita pun dengar macam mana 1000 nak survive ni. Dengan bil elektrik, bil ayak, dia kata kami tak risau ustaz. Pasal setiap kali tabung masjid insya-Allah, tiap kali Jumaat insya-Allah boleh settle tabung, boleh settle bil api, bil ayak, boleh settle duit ustaz dan sebagainya. Yakin pada Allah. 1000 habis. 1000 habis. Ada duit habis. Ada duit habis. Masya-Allah. Inilah bila mana pentadbiran diperintah oleh orang yang bertakwa. Sampai tuan-tuan dia nak renovate masjid. Sampai dia nak renovate masjid. Saya rasa tuan-tuan tahu siapa dia ni. Tak apalah kali kita cerita siapa dia tuan-tuan. Sampailah dia nak buat renovate masjid, tuan-tuan bayangkan anggaran lebih kurang dalam 750 ribu.
Nak dapat dah ni, nak dapat dah khabar cerita daripada dia ni. Nak buat lebih kurang 750,000. Dia cari 4 quotation, ada yang letak 750,000, ada yang 900, ada yang 1 juta, ada yang 1.2 juta. Lebih kurang lah nak renovate masjid tersebut. Pada Jabatan Agama Islam dia offer kat masjid tu, masjid tak mau. Mereka nak buat, mereka nak kekalkan seni lama, dan mereka nak campur dengan seni baru. Mereka nak gabungkan, mereka nak kekal yang lama dan mereka nak buat yang baru. Maka bila ada 4 quotation, maka mereka buka open untuk orang ramai wakaf untuk buat pembinaan semula masjid. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, bila dia open dalam masa 5 hari daripada tarikh tawaran, daripada tarikh mereka umum, daripada tarikh mereka keluarkan, 5 hari tak kurang daripada seminggu. 5 hari saja tuan-tuan cukup 750,000. 5 hari lah. Tu nak kata umat Islam kita ni tuan-tuan rajin bersedekah. Wakaf ni cukup suka lah. Dia yang lebih menariknya 750,000 tu bukan orang ramai, seorang ya. Seorang ya tuan-tuan. Dia betul lah tu. Ustaz Yusof lah tuan-tuan. Saya suruh Yaakob cerita sendirilah. Kami buat program dengan dia. Saya dengar cerita dia sebelum nak solat Jumaat tu. Dia cerita, ustaz tahu, ni masjid kami ni, subhanallah, ada satu hamba Allah ni, anak karya di situ jugalah, orang yang Tan Sri tuan-tuan, yang low profile. Dia cerita low profile, yang mana dia call saya, dia sanggup, dia tanya berapa nak buat keluar, maka dia bagi 4 quotation, dia kata dia ambil yang paling rendah tu. Berapa? 750,000. Duk ingat macam kena scam ya. Orang punya betul, dia pam terus duit ke akaun masjid, maka terus buat laksanakan 750,000. Masa tu Ustaz Yusof dia kata, encik ni quotation kami, boleh encik pilih nak bahagian mana kan. Daripada 750,000 ni, kau nak ambil tile ke, kau nak ambil bahagian dinding ke, pilihlah. Dah, saya nak ambil semua. Tuan-tuan bayangkan, masya-Allah. 750,000, dan sekarang ni kita tengoklah betapa indahnya masjid Syekh Yusof tuan-tuan. Hebat. Sampai dah lepas tak kenal siapa dia. Sampai PKP tu dia mai. Dia cerita lah. Sampai PKP tu dia mai tuan-tuan, Tan Sri ni mai. Dalam keadaan tengah time tu mereka duk bagi agih-agih bantuan duit masjid. Tu pun duit mereka minta kepada anak karya, siapa nak sumbang untuk kita agih juga kepada anak karya. Jadi sumbangan banyak, ratus ribu juga mereka dapat tuan-tuan. Apakah orang duk sumbang, lepas tu bila ada sumbangan tersebut, mereka agih beli beras, beli apa semua, mereka panggil semua anak karya ataupun orang luar, Cina, tak tertakluk kepada orang Islam saja, siapa saja boleh mai ambil di masjid, beratok ramai-ramai tuan-tuan. Pakai duk ambil. Time tu satu orang mai pakaian pakai tracksuit biasa ya. Kemudian jumpa siap dia tanya, Cik nak ambil beras juga ke? Dah. Lepas tu bila bincang-bincang, tanya-tanya, apanya dia nak pergi jumpa pengurusi, dialah yang infakkan 750,000 tu tuan-tuan. Malu siap tu tuan-tuan. Allah, kau nak minta bantuan. Rupanya dialah yang sedekah utama ataupun penyumbang utama Masjid Syekh Yusof tuan-tuan. 750,000, masya-Allah. Saya dengar tuan-tuan masih lagi ada orang yang pemurah sampai tahap tu, subhanallah. Sama lah di TikTok sekarang ni tuan-tuan, Masjid Merbuk Sungai Petani, Ustaz Firdaus tuan-tuan, dia ni kira aktif dekat TikTok tuan-tuan, masya-Allah. Saya ikuti dia lembaga zakat Kedah. Dia petugas ataupun pekerja lembaga zakat Kedah. Dia minta untuk cuti tanpa gaji 6 bulan pasal nak fokus kepada masjid. Tuan-tuan nampak dia buat fungsi masjid macam mana. 6 bulan dia minta untuk cuti tanpa gaji, nak fokus pada masjid. Dan alhamdulillah kesan dia kita boleh lihat sekarang bagaimana orang suka pada masjid tersebut, berlumba-lumba. Dan baru-baru ni dia buka satu kempen seorang RM2, kempen RM2, seorang RM2. Dan hakikat dia perlukan RM1 juta dalam tempoh 5 hari. Pada hari ni tuan-tuan, berjaya dia kutip sebanyak RM250,000. Ni kata orang Islam kita ni bermurah hati. Jadi masya-Allah, tabarakallah tuan-tuan, hebat. Jadi bila dapat duit banyak, jangan seronok. Bila dapat duit banyak, manfaatkan untuk ummah. Sebagaimana banyak masjid-masjid yang boleh kita jadikan contoh. Mudah-mudahan masjid tersebut menarik orang untuk mai menerima hidayah Allah dengan program-program yang ada, dan mudah-mudahan kita mendapat petunjuk daripada mengimarah masjid tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja tuan-tuan hadis pada malam ni, hadis yang ke-38, menerangkan tentang bagaimana orang berlumba-lumba dalam pembinaan masjid. Yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang salah dan silap itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Ampun maaf dipinta, anda terkasar bahasa, tersasul bicara. Mudah-mudahan pertemuan kita dilimpahi keberkatan, kerahmatan dan keridaan daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.